Assalamualaikum semua, saya Hana dari One Optometri Sungai Petani dan hari ini saya akan berkongsi mengenai satu penyakit mata iaitu hipertensi retinopati. Okey, hipertensi retinopati ni apa kan? Okey, hipertensi retinopati ni dia terjadi disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang tidak terkawal yang menyebabkan kerosakan pada salur darah di bahagian belakang mata, seterusnya akan mengganggu fungsi retina dan boleh menyebabkan buta. Okey, macam bahagian badan kita yang lain, belakang mata kita ni juga ada salur darah yang berfungsi untuk membekalkan oksigen dan juga nutrien kepada bahagian belakang mata kita. Okey, so bila tekanan darah ni terlampau tinggi kan, dia akan menyebabkan salur darah dekat bahagian belakang mata kita ni pecah. Bila pecah, berlakunyalah pendarahan dekat bahagian belakang mata. Okey, untuk berkongsi sajalah kan, pada tahun 2015 sebanyak 35.3% rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas ada penyakit tekanan darah tinggi ni. Okey, itu pada tahun 2015 lah. Dan semakin tinggi tahun, semakin meningkat persentage tu. Okey, sekarang ni kita tengok pula siapa yang ada risiko untuk dapat hipertensi retinopati ni. Okey, golongan yang pertama ialah golongan yang memang ada penyakit tekanan darah tinggi yang tak terkawal dan berpanjangan. Maksudnya, dia memang dah ada penyakit tekanan darah tinggi ni, dan memang bacaan dia tak terkawal dan dah lama dia ada. Maksudnya bertahun-tahun dia ada penyakit tekanan darah tinggi ni. Okey, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula ialah golongan yang mempunyai masalah penyakit jantung. Okey, untuk orang yang ada penyakit jantung ni kan, selalunya salur darah dia memang sempit. Okey, bila salur darah kita sempit, tekanan darah kita akan tinggi. Okey, bila tekanan darah tinggi, dia akan menyebabkan kerosakan pada salur darah di bahagian belakang mata kita lah. Macam saya cakap tadi, bila rosak salur darah dekat bahagian belakang mata kita, boleh menyebabkan berlakunya pendarahan. Okey, itu golongan kedua. Okey, sekarang kita pergi pada golongan yang ketiga pula. Golongan yang ketiga ni, golongan yang banyak rakyat Malaysia buat, iaitu mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat lah. Macam makan makanan yang tinggi kandungan garam, tinggi kandungan minyak, tinggi kandungan lemak. Lepas tu tak buat aktiviti fizikal yang mencukupi, pun boleh juga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Okey, golongan yang seterusnya ialah golongan perokok. Rakyat Malaysia pun ramai kan yang isap rokok. Okey, macam mana golongan perokok ni yang berdapat hipertensi retinopati ni? Okey, mereka ni berdapat hipertensi retinopati ni sebab kandungan rokok tu sendiri boleh merosakkan salur darah kita. Okey, dan juga boleh mengurangkan kandungan oksigen dalam badan. Bila kandungan oksigen kurang dalam badan kita, dia akan buat satu salur darah baru dekat mana-mana tempat yang kurang kandungan oksigen tu untuk supply oksigen. Okey, salur darah baru ni dia tak macam salur darah kita yang kita sedia ada ni. Dia rapuh dan dia mudah pecah. Selalunya salur darah ni lah yang akan pecah dulu dan akan menyebabkan pendarahan. Okey, itu golongan-golongan yang berisiko untuk dapat hipertensi retinopati. Okey, sekarang ni kita akan tengok pula macam mana pesakit hipertensi retinopati ni rasa simptom-simptom dia. Okey, selalunya hipertensi retinopati ni dia tak ada apa-apa simptom, atau kita panggil sebagai asymptomatic. Dia memang tak ada apa-apa simptom. Tapi kalau dah ada pembengkakan dekat bahagian makula, selalunya pesakit ni akan datang dengan komplain mata rasa kabur, pelah dan tak terang. Okey, itu kalau dah berlaku pembengkakan dekat bahagian makula. Untuk golongan yang memang dah ada penyakit darah tinggi ni yang tak terkawal ni dah lama, selalunya dia akan datang dengan komplain sakit kepala, sakit dekat bahagian mata, lepas tu penglihatan ni terasa kabur. Okey, so bila dah ada simptom-simptom macam ni, apa yang doktor akan buat ialah pemeriksaan dekat bahagian fundus ataupun bahagian belakang mata kita yang kita panggil sebagai funduskopi. Okay, funduskopi ni kita tengok image dekat bahagian belakang mata kita lah. Okey, bila kita dah ambil gambar tu, apa yang kita akan nampak dekat bahagian fundus tu kan? Yang kita akan nampak pertama sekali ialah salur darah kita sempit. Halus dia yang saudara kita akan nampak dalam dekat bahagian belakang mata itu, sempit saja. Okey, yang kedua ialah akan ada berlaku pendarahan. Kita
kita akan nampak pendarahan seperti api bentuk dia, ataupun kita panggil sebagai flame shaped hemorrhage. Okey, itu yang kedua yang kita akan nampak. Yang ketiga, kita akan nampak spot-spot macam kampas dekat belakang retina kita tu. Okey, kita akan nampak spot-spot putih-putih kuning seperti kampas dekat dalam kita punya retina. Okey, seterusnya kita akan nampak juga pembengkakan dekat bahagian makula, ataupun kita panggil sebagai makula star. Kenapa kita panggil makula star? Sebab bentuk dia punya bengkak tu bentuk macam bintang. Sebab tu kita panggil sebagai makula star. Seterusnya kita akan nampak juga pembengkakan dekat saraf tunjang mata, ataupun kita panggil sebagai optic nerve dan juga optic disc. Optic disc tu tempat keluarnya optic nerve. Okey, kita akan nampak berlaku pembengkakan lah dekat situ. Okey, itu apa yang kita akan nampak lah dekat bahagian kita punya image fundus. Okey, so sekarang ni bila dah jadi macam ni, apa doktor akan buat untuk sebagai management kepada pesakit hipertensi retinopati ni? Okey, dia akan terbahagi kepada beberapa kes ataupun senario untuk management. Okey, untuk kes yang pertama ialah kes pada permulaan baru. Okey, dikira dia baru dapat hipertensi retinopati. Okey, untuk golongan yang macam ni, kita akan nasihat dia untuk monitor. Doktor lah akan minta dia untuk monitor dan kawal tekanan darah dia tu dengan cara buat pemeriksaan bulanan dekat klinik yang terdekat, dan juga ambil prescription ubat daripada doktor untuk kita kawal tekanan darah tu kepada paras yang normal. Okey, supaya dia tak jadi lebih teruk. Itu untuk kes yang pada bahagian permulaan. Untuk kes yang sederhana pula, kita memang akan minta dia kawal dia punya tekanan darah sama macam kes permulaan tadi, tapi kita akan buat pemeriksaan kesihatan yang lebih terperinci untuk kita tengok sama ada dia ni ada kencing manis ataupun penyakit jantung ke tidak. Sebab kedua-dua penyakit ni juga boleh menyebabkan hipertensi retinopati. Kita boleh suspect lah orang yang ada hipertensi retinopati ni ada kencing manis dan juga penyakit jantung. Okey, itu untuk peringkat untuk kes yang sederhana. Untuk kes yang dah teruk, kita memang akan buat emergency referral kepada hospital untuk dapatkan treatment secepat mungkin, dan kita memang akan suspect juga dia ada masalah dekat dia punya sistem jantung dan juga sistem otak. Okey, so untuk golongan yang kita tengok kat bahagian fundus tu kan dah ada pembengkakan dekat bahagian makula, apa doktor akan buat kan? Selalunya doktor akan buat injection, iaitu kita panggil sebagai anti-VEGF injection. Okey, injection anti-VEGF ni fungsi dia adalah untuk mematikan salur darah yang lemah ni lah, supaya bila kita matikan tu dia tak pecah dan juga menyebabkan pendarahan. Okey, pikiran doktor inject dekat salur darah tu supaya dia mati dan tak berlakulah pendarahan dekat bahagian retina mata. Okey, itu management yang doktor akan buat kepada pesakit-pesakit hipertensi retinopati. Okey, kalau kita tak kawal kan hipertensi retinopati ni kan, dia akan menyebabkan beberapa komplikasi juga pada bahagian mata kita ni. Okey, komplikasi yang pertama ialah branch retina vein occlusion, central retina vein occlusion dan juga central retina artery occlusion. Okey, ketiga-tiga penyakit ni dia boleh menyebabkan buta sebab bila terjadi disebabkan oleh salur darah kita yang tersumbat. Bila tersumbat, tekanan darah jadi tinggi, jadi kita punya salur darah tu pecah. Bila pecah, berlakunya pendarahan. Okey, macam saya cakap tadi lah, ketiga-tiga penyakit ni dia boleh menyebabkan buta secara tiba-tiba. Maksudnya hari ni kita nampak, mungkin esok pagi kita tak nampak. Kita panggil dia sebagai silent killer. Okey, itu untuk ketiga-tiga ni. Komplikasi lain yang kita boleh dapat bila kita ada hipertensi retinopati ni ialah glaukoma, ataupun nama lain ni kita panggil sebagai penyakit tekanan dalam mata. Okey, macam mana glaukoma ni boleh menyebabkan buta? Okey, glaukoma ni dia menyebabkan buta sebab bila tekanan dalam mata terlampau tinggi, ataupun kita panggil sebagai intraocular pressure terlampau tinggi, dia akan merosakkan saraf tunjang mata kita ataupun kita panggil sebagai optic nerve. Sebab itulah kita akan jadi buta kalau kita ada glaukoma. Okey, itu komplikasinya lah kalau kita tak kawal ataupun kita tak
rawat hipertensi retinopati. Jadi saya nak nasihatkan kepada golongan-golongan yang ada darah tinggi, kecil manis untuk lakukan pemeriksaan mata untuk kita cek bahagian belakang mata kita ni setahun sekali sekurang-kurangnya. Okey, sebab kita nak pantau, kita tengok ada berlaku sebarang perubahan tak dekat bahagian retina mata. Ada perdarahan ataupun tidak, ada pembengkakan ke tidak pada bahagian makula. Okey, sebab kalau kita cegahnya awal-awal, insya-Allah kita boleh selamatkan lagi kita punya penglihatan. Okey, untuk golongan yang ada penyakit darah tinggi, sila kawal tekanan darah tu supaya badan paras yang normal. Okey, dan terkawal lah. Ambil ubat jika perlu, ubat prescription pada doktor lah. Okey, minta pada klinik, jangan beli pada pasaran online sekarang. Okey, beli dekat doktor, dapatkan prescription ubat, kawal tekanan darah, jaga pemakanan. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita semua dapat sesuatu lah pada video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.